Assalamualaikum dan selamat petang kelas. Sebelum tu, Haziq minta wakil untuk baca doa. Okey, semua sehat? Ada yang tak sehat? Semua kan? Masih bertenaga untuk kelas jam 2 ni? Hai. Mesti bertenaga. Saya mau 40 minit je daripada kamu semua, okey? Sebelum saya lupa, ada yang hadir hari ini? Semua hadir? Okey. Saya harap semua memberi kerjasamanya. Okey. Okey, hari ini kita akan pergi kepada subjek breakfast production. Okey. Dalam sini siapa tahu apa dua hidangan ni? Apa nama hidangan ni? Lontong. Yang sebelah tu? Bukan telur dadar kah? Oh, bukan. Ih, pandainya pelajar saya ni ya. Aduh. Oke, seperti yang kita tahu, saya, Miss Aini, akan handle kursus HSK 1504 Breakfast Production. Oke, daripada hasil pembelajaran untuk hari kelas hari ini, saya mahu pelajar semua dapat membezakan sarapan pagi antara bangsa dan sarapan pagi tempatan secara lisan. Mengenal pasti peralatan yang sesuai mengukir jenis sarapan pagi dan membandingkan ciri-ciri utama sarapan tempatan antara bangsa. Oke, ya. Sarapan pagi, breakfast production atau pembuatan sarapan pagi ialah hidangan pertama yang diambil selepas bangun tidur. Biasanya dimakan pada waktu pagi. Ia merupakan makanan yang penting untuk membekalkan tenaga dan nutrien kepada tubuh bagi memulakan aktiviti harian. Pengambilan sarapan yang seimbang dapat meningkatkan tumpuan dan juga tahap kesihatan. Kan seperti yang kita tahu, sewaktu kita tidur, kita punya badan ni dia memerlukan banyak proses kan dalam organ-organ badan ni. Jadi kita memerlukan tenaga. Jadi selepas kita tidur, selepas bangun tu kita kena top up lah balik kita punya tenaga yang hilang tu. Jadi kita perlukan sarapan. Tadi pagi semua sarapan ke tidak? Kenapa tidak sarapan? Tidak sempat. Tiada makna tidak sempat ya. Kita kena sarapan untuk membekalkan tenaga. Pandai anak-anak murid saya ni ya. Ya betul, pandai Deren. Okey, kepentingan sarapan ialah seperti saya cakap tadi, memberikan tenaga untuk memulakan hari, meningkatkan fokus dan prestasi mental dan menyokong metabolisme tubuh. Siapa pernah rasa kita kelas pagi ni dia macam blur, dia macam lemah, lesu? Siapa pernah rasa? Oh, guysnya mesti sarapan tu kan? Jadi, apa? Okey. Kalau kita ambil sarapan ni, kita punya tenaga ni lain tau. Kita ada tenaga tersendiri sebab kita telah ambil makanan pada pagi. Okey, faktor dalam pembuatan sarapan ni dia keseimbangan nutrisi, cepat dan efisien, menyediakan makanan yang berkualiti, memastikan kebersihan dalam mengendalikan penyediaan makanan. Keseimbangan nutrisi ni macam mana tu? Siapa tahu? Tidak? Okey. Saya bagi tahu ya. Keseimbangan nutrisi dalam makanan yang kita ambil dalam sarapan ialah contohnya kita ambil makanan lengkap, contohnya kita
ambil nasi lemak lah. Paling senang. Dia ada karbohidrat, dia ada protein, dia ada vitamin. Jadi dalam satu set tuh dia telah lengkap. Dia ada nutrisi. Boleh. Okey, jadi kalau rasanya kalau kita makan mie segera tuh ada nutrisi kah? Betul. Dia tidak seimbang, dia tidak nutrisi. Dan cepat dan efisien. Kalau sarapan nih selalunya kita mau cepat bekerja, pergi kelas. Jadi contohnya kita boleh ambil bread toast, sunny set up, omelette yang boleh kita lakukan dengan cepat. Okey, menyediakan makanan yang berkualiti. Kita kena gunakan bahan-bahan yang berkualiti dan tidak rosak. Okey? Memastikan kebersihan dalam mengendalikan penyediaan makanan. Contohnya kita guna chopping board yang bersih, gunaan bowl yang bersih. Okey? Okey, jenis-jenis breakfast. Siapa boleh beritahu saya tentang apa itu sarapan tempatan dan apa itu sarapan antarabangsa? Okey, tadi pagi sarapan apa? Bihun goreng itu dalam sarapan kategori apa tuh? Pandai. Ambuyat? Ya kah ambuyat? Ambuyat sarapan kah? Lagi? Siapa lagi? Rojak. Okey, rojak. Okey. Sarapan tempatan. Sarapan tempatan merujuk kepada hidangan pagi yang biasa dinikmati oleh masyarakat sesebuah negara atau kawasan yang mencerminkan budaya bahan tempatan serta cita rasa tradisional. Berteraskan bahan tempatan, rasa yang kuat dan pekat, tinggi karbohidrat. Okey, sarapan tempatan ni dia selalunya menggunakan dia akan mencerminkan budaya dan bahan tempatan yang ada di Malaysia. Contohnya kalau di Malaysia ni kan kita ada banyak budaya dan bangsa. Jadi dia boleh mencerminkan sesuatu bangsa tu dengan makanan tempatan mereka. Contohnya ni sarapan Melayu, sarapan Cina, sarapan India. Okey, kita pergi kepada sarapan Melayu dulu. Macam saya je yang cakap ni. Siapa mau baca? Aja. Boleh? Apa? Okey, terima kasih Siti Aja. Okey. Seperti yang kita tahu, sarapan Melayu ni kita akan menggunakan bahan-bahan yang tempatan yang senang didapat di dalam sesuai dengan kata listiwah. Sepertinya santan, tepung beras, nasi, kelapa, ubi dan daun pandan. Selalunya makanan yang dapat dihidangkan ialah nasi lemak, lontong, kuih lepat pisang. Okey, sarapan Cina, siapa mau baca? Okeylah, Sabrina, boleh? Terima kasih Sabrina. Okey, siapa pernah makan bubur Chinese? Chonggi. Sedap? Sebab dia kena ada side dish kan? Okey, betul? Dia guna bijan. Okey,
Dia ini mempunyai rasa yang kurang pedas dan sedikit light. Dia berbeza daripada sarapan Melayu. Seperti kita tahu, sarapan Melayu ini jenis yang berempah, yang rasa tuh yang kuat. Sarapan India yang mempunyai penggunaan rempah ratus yang kuat. Antara hidangan ialah vadai, roti canai, tosai, chapati. Penggunaan bahan seperti kari, bawang, dan kuah dal. Kebanyakan hidangan bersifat vegetarian. Seperti yang kita tahu, Indian merupakan vegetarian. Dan dia penggunaan rempah ratus yang banyak. Siapa pernah makan kari? Kari kan India kan yang pure, yang pekat kan? Iya, Darren? Oke, peralatan yang kita guna untuk pembuatan hidangan tempatan ialah griddle. Contohnya kita akan guna roti canai ataupun lempeng. Steamer kita akan guna dalam pembuatan pau ataupun kuih muih seperti Sri Muka. Kalau kuali kita akan guna untuk membuat sambal, menggoreng, betul aja. Kasih. Kuih muih dan acuan. Acuan ni selalu kita guna untuk apa tu ya? Kuih apa tu ya? Kuih cara. Kuih apa lagi? Baulu. Apa lagi? Angkok, betul. Apa? Ya, betul. Terima kasih semua. Oke. Kita akan go through kepada sarapan antarabangsa. Maafkan saya. Sarapan antarabangsa merujuk kepada hidangan pagi yang dinikmati oleh masyarakat di luar negara dan kini turut populer di hotel, kafe dan mengikut gaya hidup moden di Malaysia. Ia dihidangkan mengikut budaya dan tabiat pemakanan masyarakat negara tertentu. Seperti kita tengok, kita nampak, kalau kita pergi hotel, kan pihak hotel akan menyediakan breakfast buffet. Siapa pernah pergi breakfast hotel? Syaira makan apa? Kuason. Betul. Lagi? Oh, ada. Lagi? Oh, boleh. Oke. Kita pergi kepada aktiviti. Saya mahu keluarkan satu kertas. Tidak, ini individu. Keluarkan satu kertas. Saya mau dihantar, saya mau kertas. Kertas. Kertas sendiri. Boleh minta dengan kawan. Minta pinjam. Oke? Semua sudah? Dalam masa 1 menit. Sudah? Semua sudah? Ada yang ada masalah tidak kertas? Oke. Dalam masa 1 menit, saya mau senaraikan 2 hidangan continental breakfast yang kamu tahu. Oke? Continental. Boleh? Tulis nama. Continental. Oke. Dah? Saya mau 2 hidangan. Oke? Oke, time's up.
Muaz, tolong pungut bagian sini. Haziq, tolong pungut bagian sini. Sabrina, tolong pungut bagian sini. Niki, tolong pungut bagian sini. Oke, terima kasih. Awak. Saya. Siapa yang tidak hantar, saya akan tolak marka assignment. Oke, terima kasih. Oke, kita pergi kepada kategori sarapan antarbangsa. Muas. It's okay, Muas. Terima kasih. Nanti tolak markanya nih. Oke, kita pergi kepada English breakfast. Sarapan berat yang berasal daripada United Kingdom yang terdiri daripada makanan berprotein tinggi dan mengenyangkan. Selalunya English breakfast ni dia berat. Contohnya scrambled egg, bacon, dan bread toast. Okay? American breakfast. Haziq tolong baca. Oke, terima kasih. Oke, sarapan American breakfast nih, dia lebih moden dan bervariasi. Dengan menggabungkan dalam satu hidangan tuh dia ada karbohidrat, protein, dan serat. Contohnya macam gambar nih. Oke, dia dalam satu set pinggan, dia ada scramble, dia ada bread toast, kadang-kadang dia ada letak bacon. Oke, seterusnya continental breakfast. Niki sama, boleh tolong baca? Yang berasal dari negara Eropa Barat seperti French dan Italian. Lebih ringkas kepada bakery dan minuman seperti croissant, ham, bread, and tea, and coffee. Okay, terima kasih. Siapa pernah makan croissant? Croissant. Oke, minggu depan kita akan buatnya. Oke, amali. Oke, selanjutnya dia ada ham, bread, tea, and coffee lah. Dia lebih kepada bakery produk seperti roti. Oke, peralatan yang selalu kita guna dalam pembuatan international breakfast ni ialah griddle untuk kita buat side ni side up. Dia ada satu alat yang nampak cantik lah telur tu jadi. Okay? Dia nampak bulat, dia lebih sekata dan sekata lah. Okay, toaster kita guna untuk bread. Oven sebenarnya kita guna untuk croissant atau bread juga. Tu sana coffee maker. Okay? Okay, aktiviti 2. Okay, dengar arahan saya. Pelajar perlu membentuk 3 kumpulan yang terdiri daripada 7 orang ahli dan 1 kumpulan 6 ahli. Saya mau dalam masa 10, saya mau kamu ada kertas kan? Ada kertas mahjong di atas meja yang saya letak ni. Setiap kumpulan 1 meja yang ada. Tapi dua kumpulan ada 7 ahli. 1 kumpulan ada 6 ahli saja. 1, bergerak sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya mahu, dengar ke arahan saya tadi, saya mahu 3 kumpulan sahaja. Oke? Korang 1, 2, 3. Darren sini.
Boleh, boleh. Oke. Oke, sudah. Deren, Deren. Apalah masalah awak nih, Deren? Oke, semua sudah kumpulan. Ada yang kecelaruan identiti? Tidak? Oke. Arahan kedua, wakil daripada setiap kumpulan perlu mencabut satu tajuk daripada mystery box. Saya mau satu orang wakil daripada setiap kumpulan. Cabut nih. Oke. Pelan-pelan, pelan-pelan. Angkat, angkat, angkat. Buka, buka, buka. Oke. Saya rasa ini kok. Oke, Azika. No choice. Oke. Oke. Semua sudah dapat kertas? Oke. Arahan ketiga, semua kumpulan diberikan masa selama 5 menit untuk berbincang tentang tajuk yang dicabut. Berikan 2 jenis hidangan. Oke? Semua ada gambaran kan yang dapat dalam cabutan kertas tuh? Saya mau ikut hidangan yang itu. Paham? Oke? Komponen yang perlu ada ialah nama hidangan, ciri hidangan, contohnya dia berempah, dia light, dia pedas kah? Oke? Bahan utama yang digunakan, peralatan, dan kaedah memasak digunakan. Oke? Ada soalan? Semua boleh? 5 menit bermula dari sekarang. Nih, saya ada bagi ini. Kita gunalah ya. Sana oke? Saya tulis sini lah ya. Dia ada nama hidangan. Dia ada ciri utama. Dua hidangan. Contohlah di sini bubur kan, bubur. Dan di sini pau. Di sini dia ada nama hidangan, dia ada ciri utama hidangan, bahan, kaedah memasak dan peralatan. Oke, paham? Kamu oke? Sini oke?
yang lain lukis-lukis lah. Di sini kan ada pau. Nih boleh pakai. Nih lekat kah? Di sini lekat sini kah? Jadi nampak gambaran. Mau watercolor kah? Saya ada watercolor. Kalau mau guna watercolor belakang tu pun boleh. Tuh, dalam plastik ah. Betul. Mana tahu mau lukis? Apa? Ah. Ada? Mestilah ada. Tidak. Siapa cepat? Ada hadiah. Siapa tidak cepat? Siapa lambat? Dengan pempunyanya lah macam ayam gitu. Nyak bijan tu kita sama dia Cina dia setengah gitu. Apa itu? Daging babi. Dua, tiga, empat. Kita bentang. 2, 3, 4. Kita bentang. Jam berapa sekarang? Sekarang jam berapa? 13, 14, 15. Salah, 2.15 kita bentang ya. Boleh. 2.15. Sekarang? Oh. 2.18. 2.18. Maafkan saya ya. Jam saya rosak. Ketunggu. Kalau kacang hitam lah dia manis. Dia ada kategori masin sama manis tapi Boleh juga kalau cakap nih, dia ada savory, dia ada sweet. Kadang-kadang ini kan ada nih pau kari, kan? Dia kadang-kadang savory ataupun manis. Savory pun boleh. Oke. Satu menit lagi. 2 minit saja, tambah 2 menit. No, 5 menit. Bahan dari Bandung. Semenit lagi.
Oke, semua siapkah atau belum? Kalau tidak saya tambah masa 2 menit lagi. Sampai 2.20. Sekarang 2 berapa? Saya bagi masa sampai 2.20 ya. Cantiknya. Sini boleh lukis contoh lah, lukis pau. Janganlah suruh saya lukis. Ikut kreativiti masing-masing ya. Ini ada dapat hadiah kah kalau Ada. Ada dapat hadiah. Wow. Ada? Ada hadiah, ada hadiah. Itu strawberry kah aja? Ini madu. Tekuk kan tu. Pukul berapa sekarang? Oke. Saya bagi masa sudah kan tadi. Saya kira sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Siapa dah hantar? Tolak warkah. 8 9 10. Oke. Pegang, tepuk-tepuk dulu ya Hazik. Baru 2 kumpulan. Oke, kumpulan yang satu nih. Oke. Paparkan kepada rekan-rekan sekalian. Amira boleh ke sana-sana sedikit. Hazik, Darren. Oke. Rasanya siapa? Oke, kita nampak daripada kekemasan dulu ya. Dan creativity. Rasanya siapa yang cantik dan kemas? Oke. Semua pun cakap dia punya produk cantik kan? Biar saya cakap. Kenapa makin ke depannya? Ke belakang sedikit. Saya dah nampak. Oke. Untuk hidangan Cina daripada kumpulan ini, apa yang kamu paham pasal apa yang kamu buat dalam kumpulan ini? Sila bentangkan sedikit saja. Yang masakan
Oke, saya tolong Darren. Yang saya faham berdasarkan hidangan kami ini yaitu hidangan sarapan pagi bagi Cina lah, yaitu terdapat dua bubur. Bubur ini dia ataupun dia dipanggil dalam bahasa Cina konggi, dan kedua ini pao. Dan Boleh baca aja Darren. nama hidangan dia bubur, ciri utama dia halus dan mudah dicerna, dan bahan dia beras, air, garam, ayam, dan minyak bijan. Lepas tu kaedah masak dia berene, dan peralatan dia periuk dan juga ladle. Oke, terima kasih Darren. Oke, seterusnya kita pergi kepada Haziq. Bagi bentang satu hidangan saja. Saya mau pancake lah. Okey, pancake ciri-ciri utama hidangan dia tebal, gebur dan manis. Bahan utama yang digunakan untuk pancake tepung, telur dan juga susu. Okey, untuk kaedah masak kita guna griddle, kita panaskan atas pan je. Nak masak dia. Lepas tu peralatan diguna kuali lepeh, pan ataupun boleh balikkan dia dengan spatula. Oke, terima kasih Haziq. Oke, Amira, saya mau awak bentang pasal nasi lemak. Nasi lemak. Boleh. Okey, untuk nasi lemak, antara ciri-ciri nasi lemak adalah Filza boleh tolong. okey, ciri-ciri dia untuk nasi ciri-ciri dia mestilah berlemak. Betul. Kalau dia tak berlemak, kita tak panggil itu nasi lemak. Okey, untuk sambal ada orang dia buat sambal manis, ada orang buat sambal pedas sahaja, tak manis. Okey, untuk telur dia mestilah menggunakan telur rebus ataupun telur yang goreng. Telur masak. Telur masak ataupun telur dadah. Lepas tu ikan bilis mestilah digoreng dengan rangup dan masin, sedikit masin lah. Okey, untuk timun kita letak dia sebagai apa orang cakap pelengkap rasa lah, macam Keseimbangan nutrisi. Betul. timun ni boleh guna dua juga, kita boleh guna timun Melayu tu ataupun timun Jepun. Faham? Untuk Kaedah memasak. saya pergi bahan. Untuk bahan-bahan untuk buat nasi lemak ni adalah beras, kering, santan, daun pandan. Oke. Lepas tu ada kondimen dia tu optional. Okey, untuk kaedah memasak, dia ada 5 kaedah masak. Dia ada menggoreng, merebus, menanak, mengukus dan menumis. Betul. Untuk peralatan yang digunakan untuk hasilkan nasi lemak, periuk nasi, papan pemotong, kuali, lesung batu, pisau, pengukus dan sudi. Lesung batu tu optional, kalau tradisional dia guna lesung batu. Kalau modern? Kita guna boleh blender. Okey, betul. Okey. Nampaknya semua boleh buat ya. Jadi tiada pemenang. Kita buat secara adil sebab kita belajar, bukan berlawan. Okey, jadi ini untuk kumpulan Darren. Ini untuk kumpulan Haziq. Dan ini untuk kumpulan Amira. Okey, terima kasih. Untuk kertas tuh sila simpan. Minggu depan kita akan tampal di dalam kelas, okey? Sebelum habis kita punya pembelajaran, saya mau dua orang untuk rumuskan apa yang kita dapat hari ini. Saya mau Syamimi dan Haziq boleh? Oke. Syamimi dulu lah. Tadi kita belajar pasal breakfast, local, Dan
Antara bangsa. Dia terbagi kepada 3. Ah. Kontinental. Okay. Haziq? Tiga. American, continental breakfast, dan Oke, terima kasih. Slide terakhir ialah tetaplah merasa bodoh agar terus belajar dan tetap merasa lapar agar terus berusaha. Saya mau Amira tolong translatekan apa yang kamu paham tentang ayat nih. Saya tidak mau GPT, saya mau kefahaman Anda. Oke. Untuk first ni tetaplah merasa bodoh agar terus belajar dan tetaplah merasa lapar agar terus berusaha. Maksudnya dia dekat sini dia ada 2 key point. Yang pertama tetaplah merasa bodoh agar terus belajar tu. Key point dia adalah kita ni kena sentiasa humble. Betul. Tak boleh kita tunjukkan diri kita ni kita tahu segalanya. Betul. Dan tak semestinya kita tahu segalanya tu adalah benda yang betul. Okey, itu key point yang pertama. Key point yang kedua adalah tetaplah merasa lapar agar terus berusaha tu macam kita kena usaha. Macam mana kita nak buat something tu, kita mesti kena usaha. Dia tak kira macam mana sekalipun, contoh kalau kita lapar mestilah kita kena masak. So kita kena usahalah masak tu. Itu ada contoh saya lah cikgu. Itu dia, saya tak cikgu pun. Oke, betul ya. Kita kena berusaha. Kita kena merendah diri untuk menerima ilmu tu dan kita kena berusaha. Seperti yang kita lapar, kita kena berusaha untuk mencari makanan, kan? Begitu juga dengan kita cari ilmu, oke? Oke, sekian, terima kasih. Terima kasih Cubi, terima kasih semua. Tapi sebelum saya lupa, hari ini due date untuk assignment breakfast production kan? Jangan lewat, kalau lewat kosong markah. Oke? Awak tak buka auto kah? 11.59 kan saya set? Oke? Oke, akhir kata daripada saya, terima kasih semua kerana telah memberikan kerjasama kepada saya. Saya minta maaf kalau ada kekurangan dalam pembelajaran saya. Semoga sedikit sebanyak dapatlah apa yang saya ajar hari ini dan ajarlah untuk orang lain. Jadilah insan yang berguna, oke? Tapi sebelum saya akhiri ini, Sampah tolong kutip untuk kelas seterusnya. Lepas ni kamu ada kelas kan? Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.